Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu menjadi kenyataan. Yang menjadi misteri akhirnya betul-betul sudah jadi kenyataan. Akhirnya yang menggegarkan jiwa Syafi Afdal dan juga Haji Jinur akhirnya menjadi kenyataan. Sidang media sudah dibuat. Sudah berkumpul sidang media dan sudah pun diumumkan keputusan-keputusan yang memang sudah dijangka. Saya sudah kata, pasti akan ada setback, pasti akan ada buat U-turn. Dan akhirnya memang sudah ada pun sidang media dibuat. Sidang media sudah dibuat oleh STAR, sudah dibuat oleh APKO, sudah dibuat juga oleh Barisan Nasional. Parti-parti ini sudah pun membuat sidang media yang pasti mengejutkan Haji G dan juga semua JRS lah. Bersama dengan itu juga Warisan juga telah pun mengadakan sidang media. Semua isi sidang media ini memang sudah dijangka. Saya memang sudah jangka pasti akan berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada benda yang tidak betul. Semua yang benar saja. Yang benar saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita melihat pasti satu hari nanti pasti akan terjadinya yang disebut sebagai Blok Borneo. Blok Borneo, kecuali Barisan Nasional dia bukan Blok Borneo. Barisan Nasional berasal daripada Malaya. Jadi bukan Blok Borneo. Walaupun begitu, keempat parti ini sudah pun mengeluarkan kenyataan media secara rasmi tuan-tuan dan puan-puan. Kenyataan media ini sangat penting untuk mengukur kekuatan JRS, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. Dan saya dapat sahkan kerajaan perpaduan JRS sekarang ini. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan. Sudah terbukti secara klinikal. Sudah dikaji. Terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah. Tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Memang dalam keadaan masalah kritikal lah. Walaupun cukup nombor, tapi kritikal. Okey, pertama, sidang media yang telah dibuat oleh STAR. STAR mengumumkan mereka sah pembangkang. Tidak bersama dengan JRS.
mereka adalah pembangkang. Siapa yang yang umumkan ini? Jeffrey Kittingan sendiri telah mengumumkan ini di media bahwa mereka adalah kerajaan pula. Mereka adalah pembangkang. Jadi STA tidak bersama dengan GRS. STA adalah pembangkang. Itu media yang pertama daripada STA. Yang kedua, pengumuman. Kenyataan media yang kedua adalah daripada Barisan Nasional. Barisan Nasional juga mengumumkan mereka tidak akan bergabung dengan GRS. Mereka tidak bergabung dengan GRS. Okey. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga daripada APCO. APCO mengumumkan mereka akan tetap berpaksikan kepada semangat perjuangan Sabah First. Datuk Ewan Benedict membawa semangat ini ke kementerian dia untuk memperjuangkan Sabah First. Jadi Haji G, kalau kau tidak ikut Sabah First, kau dalam masalah besar. Jadi Haji G, kalau kau tidak betul-betul jaga Sabah First, kau dalam masalah besar. Bukan sahaja daripada APCO, tapi rakyat jelata juga akan menilai sama ada Haji G betul-betul rumah kita jaga atau bagaimana. Keempat daripada warisan. Warisan juga telah pun membuat satu kenyataan media bahawa tidak ada sebarang cubaan membeli, memujuk, memaksa, mengugut atau apapun tindakan sekarang untuk memainkan memainkan hak ataupun untuk menidakkan hak rakyat Sabah. Okey, jadi Syafiq Abdul kata tidak ada. Itu kenyataan menafikan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok daripada keempat media sidang media ini, kita dapat merumuskan something gonna happen. Sesuatu yang besar bakal berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Sesuatu yang cukup luar biasa dan dramatik pasti berlaku. Akan ada pemimpin politik yang menangis. Akan ada pemimpin politik yang ketawa. Jadi akan bercampur baur. Kita tunggu nanti apa yang terjadi. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nampaknya GRS buat U-turn paling dahsyat pernah berlaku. Paling dahsyat pernah berlaku. Tiba-tiba GRS buat U-turn yang tidak langsung dijangka oleh para pengundi di Sabah. Semua pengundi di Sabah terkejut bila tiba-tiba Haji G dan GRS mengumumkan U-turn.
U-turn yang luar biasa. Bila saja keputusan diumumkan oleh Hajiji, bila saja ada angkat sumpah diumumkan, semua media-media sosial, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, apalagi, semua media sosial yang ada di Malaysia terus erupted, terus melatup habis. Semua terus terkejut. Setiap media sosial yang saya ada, saya masuk, saya tengok, semua status tentang perkara itu, yaitu U-turn paling hebat pernah terjadi. Apa tidaknya tuan-tuan dan puan-puan? Pada mulanya, JRS kata tidak akan bekerja sama dengan BN. Tidak bekerja sama dengan macam-macam lah dia cakap. Tapi tiba-tiba U-turn dibuat mengejutkan semua manusia. Sehingga ramai yang tidak puas hati sekarang. Bukan sahaja pengundi yang tidak puas hati tuan-tuan dan puan-puan. Malahan ahli-ahli adun yang sudah mengangkat, sudah pun menang. Calon-calon yang sudah pun menang pun sama-sama juga rasa kena scam. Rasa tidak puas hati dengan U-turn yang dibuat oleh JRS dan Hajiji. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menikmati satu kerajaan campuran yang penuh dengan tidak puas hati. Yang penuh dengan rasa ini, tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima, sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini, anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon, kasih WhatsApp, dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut. Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tidak kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. Tidak senang hati sebab ada U-turn yang berlaku. Apa hendaknya? Waktu berkempen, si A bermusuh dengan si B. Tiba-tiba sekarang jadi kawan, kawan satu geng. Bayangkan apa perasaan. Ada kawan yang berkempen, cakap, oh kami mau selamatkan ini, kami tidak suka JRS, sebab JRS prasuah, begitulah diorang punya kempen diorang waktu pilihan raya. Sekali sudah sampai selamat tamat pilihan raya, sudah diumumkan, tiba-tiba yang berhabis cakap kami tidak akan bersama dengan JRS. Waktu JRS pun cakap kami tidak akan bersama, tapi sekarang tiba-tiba berkawan. Macam mana kau punya perasaan? Macam mana kau punya perasaan? Malu tidak malu? Bikin shot begitu geng. Bikin shot. Nah, betul-betul bikin shot. Nah, inilah U-turn paling hebat berlaku sekarang di Sabah. Jadi politik Sabah sekarang berada dalam keadaan yang cacah merbah. Orang Kedah bilang cacah merbah. Itu huru hara, kacau bilau, tiada ketetapan. Belum tentu lagi pun JRS ini betul-betul kekal. Belum tentu lagi pun. Sebab sekarang ini sudah banyak di media sosial keluar satu persatu yang tidak puas hati. Baru-baru ada pula terkeluar di media sosial ada 12 orang adun JRS termasuk bebas yang berkumpul minum-minum kopi. Dan mengaku bahawa memanglah ada tidak puas hati. Ada tidak puas hati sebab JRS tiba-tiba mengumum berkawan dengan BN.
Nah, macam mana mau puas hati kalau begitu? Tapi macam mana pun susah juga. Tidak dapat buat apa-apa juga. Sebab semuanya sudah terikat dengan anti lompat pati. Kecuali semua lompat satu kali, bolehlah. Bolehlah begitu. Tapi walaupun begitu, kalau betul-betul tarik jawatan, memang mau tidak mau kuranglah sokongan saya Jiji. Kuranglah JRS punya kerusi. Jadi boleh tumbang juga pada bila-bila masa. Kita nantikan di episode-episode seterusnya drama politik yang berada di Sabah sekarang. Apa yang bakal berlaku? Ramai orang cakap JRS akan tumbang. Warisan yang akan naik nanti. Tidak lama lagi. Tapi saya harap itu tidak berlaku lah. Penat orang Sabah. Balik-balik pilihan raya nanti. Nah, jadi harap-harap tiada pilihan raya. Kalaupun tumbang jangan pilihan raya. Bentuk terus kerajaan baru. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya ingin memberi satu ulasan kepada satu berita yang ditulis di Haraka Daily. Di Haraka Daily ini terkenal dengan kaitan dia dengan PAS, Perikatan Nasional. Isu 40% rakyat Sabah cerdik, PHBN tersepit, dia kata. Saya mau ubah tajuk ini. Isu 40% rakyat Sabah cerdik. PHBN, PAS, PN bersatu. Semua parti daripada Malaya tersepit. Itu baru betul. Setujukah tidak dengan tajuk yang begitu? Bukan main lagi. Bukan main lagi PAS punya apa ini? PAS punya yang berkaitan dengan PAS punya newspaper ini. Kata PHBN tersepit. Tapi kalau kita tengok keadaan sebenar, siapa yang paling teruk kalah? Siapa yang paling teruk kalah? Mari kita lihat. Pakatan Harapan sebenarnya menghantar 22 kerusi. 22 calon untuk bertanding. Daripada 22 calon bertanding, satu saja menang. Kita tengok Perikatan Nasional. Perikatan Nasional paling kalah teruk sebenarnya. Perikatan Nasional hantar 42. 42, geng, 42. Yakin betul diorang. Last yang menang satu saja. Itu pun di tempat yang yang memang sudah dijangka menang kerana bukan kerana parti PAS punya lambang, tapi kerana dia pakai Perikatan Nasional punya lambang dan orang undi dia kerana Dr. Ali Akbar ini memang terkenal dengan seorang yang memang pandai mentadbir, bagus di dalam dia punya pengurusan semua, dia ada integriti bagus. Tapi orang bukan undi kerana PAS, saya rasa. Tapi yang kita mau cakap ini sekarang, nampaknya yang disebut oleh Haraka Daily, isu 40% rakyat Sabah sudah cerdik, PHBN terdesak, nampaknya dia sendiri pun terkena. Perikatan Nasional kalah teruk. Paling mengejutkan, dia punya pengerusi sendiri di Sabah, Ronald Kiandi, yang bukan main hebat lagi dulu, pun kalah kepada James Ratib. Nah, di tempat-tempat yang memang dulu kuat Perikatan Nasional kalah. Berapa banyak dorang kalah hilang deposit? Banyak betul. Sangat-sangat banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Sabah memang betul-betul sudah cerdik. Sudah cerdik betul. Sebab semua parti-parti dari Malaya ditolak. Kecuali Barisan Nasional, ada juga dorang menang 6. Barisan Nasional menang juga 6. Tapi itu pun penurunan juga dalam dorang punya kemenangan. Dulu berapa belas, sekarang tinggal 6. 2030 silap-silap kusung dorang ini. 2030 silap-silap Barisan Nasional kusung, Pakatan Harapan kusung, semua kusung. Kalau betul orang Sabah memang sudah jadi lebih cerdik, sudah pandai betul-betul local for local saja, memang 2030 akan kusung. Jadi kesian Perikatan Nasional, diorang pun kena juga, kena scam diri sendiri. Kena scam diri sendiri. Ndak adalah takbir kita dengar di Sabah. Ada satu tempat jadi Karambunai lah. Okay? Dan Pakatan Harapan pun satu saja dorang menang. Dan yang lain-lain
Semua parti Sabah yang menang. Tahniahlah diucapkan. Okey? Jadi PAS Perikatan Nasional jangan terlalu seronok, jangan terlalu siok. Kamu pun kalah teruk juga. Kalah teruk juga. Sangat-sangat kalah teruk. Bagus lagi bebas, banyak lagi dorang menang. Okey, so tahniah diucapkan. Tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita buruk untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bakalkah Anwar Ibrahim punya kerajaan pun akan tumbang seperti tumbangnya Pakatan Harapan di Sabah? Gelombang tolak Pakatan Harapan boleh merebak ke seluruh negara. Wow, kamu setujukah dengan ini? Kamu setuju? Anda, tuan-tuan dan puan-puan, setujukah kalau gelombang tolak Pakatan Harapan ini boleh merebak ke seluruh negara? Wah, ini sungguh-sungguh dahsyat ini. Dahsyat. Jangan pula tiba-tiba tidak sampai sepenggal. Tapi saya fikir boleh dapat sepenggal. Ini dinyatakan sendiri oleh ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR, Lee Chen Chung. Beliau berkata, memberi amaran keras bahwa gegaran politik daripada pilihan raya Sabah baru-baru ini boleh membesar menjadi gelombang penolakan di seluruh negara sekiranya Pakatan Harapan gagal menangani kekecewaan pengundi yang semakin ketara di Sabah dan di Malaysia jugalah mungkin. Itu adalah amaran, katanya itu adalah amaran bahwa integriti Pakatan Harapan dan tawaran progresifnya kelihatan kabur dan tidak boleh diharap, dia kata. Kata Lee menegaskan, kekalahan itu tidak harus dianggap sebagai kejanggalan bersifat setempat saja. Beliau berkata, ini bukan isu Sabah semata-mata. Tanpa perubahan sebenar, gelombang penolakan di seluruh negara mungkin menyusul. Jangan sekali-sekali mengambil mudah sokongan pengundi bandar, tulis ahli Parlimen Petaling Jaya itu di Facebook beliau. Pilihan raya Sabah yang berakhir malam tadi, hari Sabtu yang lalu, menyaksikan parti-parti Pakatan Harapan seperti DAP dan PKR serta Bersatu dan PAS daripada Perikatan Nasional yang biasanya memiliki kekuatan besar di Semenanjung sama ada tersingkir sepenuhnya, hilang deposit atau tewas teruk atau tewas dalam kebanyakan kerusi di Sabah. DAP kehilangan kerusinya kepada warisan, manakala PKR pula menang satu saja daripada 13 kerusi yang ditandingi oleh mereka. Kebimbangan Lee turut disuarakan oleh bekas ahli Parlimen Klang sendiri, Charles Santiago, yang menggambarkan kekalahan besar DAP di Sabah itu sebagai satu keputusan tegas daripada pengundi, khususnya pengundi Cina yang secara tradisinya menjadi teras sokongan parti berkenaan. Kekalahan teluk DAP di Sabah lebih daripada sekadar gegaran politik setempat. Ia satu gelombang penolakan sepenuhnya, terutama daripada pengundi Cina yang pernah menjadi asas paling setia parti, kata Charles dalam kenyataan pada hari ini. Beliau menyokong, bila penyokong paling setia pun berpaling, beliau kata itu bukan lagi tanda amaran. Itu sudah satu keputusan, katanya. Menurutnya lagi kemarahan yang kelihatan di Sabah kini sedang bergelora di Semenanjung. Tatkala pengundi semakin letih dipandang remeh, letih dengan isyarat bercampur-campur dan penat dengan parti yang kelihatan tidak pasti pendiriannya setiap kali kuasa menjadi pertaruhan. Charles berkata DAP perlu kembali kepada perkara pokok, isu-isu rakyat, kos sara hidup, rezeki, takbir urus, accountability, ketelusan dan perkhidmatan awam. Itulah asas yang membina reputasinya, katanya. Bukan permainan politik atau akrobatik gabungan, dia kata. Hilang fokus pada perkara ini adalah puncak kehilangan Sabah, katanya. Katanya wujud persepsi keangkuhan yang telah mencalar identiti parti sebagai gerakan berteraskan rakyat. Beliau kata, untuk terus hidup, ia mesti kembali menjadi parti rakyat, katanya. Berpijaklah di bumi nyata, berdisiplin dan fokus kepada hikmat, bukan hanya bersandiwara. Keputusan Sabah
bukan kebetulan. Ini adalah satu message. Sama ada DAP mendengarnya, sekarang akan menentukan sama ada ini sekadar satu kemunduran atau permulaan kemerosotan di seluruh negara, beliau berkata. Wow, ini satu tamparan yang cukup hebat untuk DAP, untuk PKR, untuk Anwar Ibrahim. Adakah ini tanda-tanda Anwar Ibrahim akan tumbang? Wah, nampaknya pilihan Raya Sabah menentukan segala-galanya. Tahniah diucapkan kepada yang menang, yang kalah jangan putus asa. Tapi kami di Sabah, kami mau lokal sahaja yang memerintah selepas ini. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Rupa-rupanya ada rahasia yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Rupa-rupanya Bung Mokhtar dia radu saja kah? Rupanya Bung Mokhtar radu saja tanpa persetujuan daripada Barisan Nasional di Semenanjung kah? Wah, ini memang bikin panas. Memang pasti akan membuat lebih bergegar. Pasti membuatkan persoalan yang lebih besar. Adakah benar-benar Barisan Nasional ini masuk dalam JRS betul-betul atau memang Bung Mokhtar terdesak bersama dengan UMNO, Barisan Nasional di Sabah untuk mendapat kuasa? Sebab kenapa? Rupa-rupanya baru saya terbaca sebelum Barisan Nasional masuk di dalam kerajaan gabungan sekarang dengan GRS ini, rupanya ada berita pemuda Barisan Nasional itu Dr. siapa lagi? Dr. Muhammad Akmal lah yang paling famous di UMNO. Pemuda BN sebenarnya tidak setuju sertai GRS untuk bentuk kerajaan Sabah ini. Jadi kalau Barisan Nasional sebenarnya tidak setuju yang dinyatakan oleh Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh, kalau dia tidak setuju, jadi betulkah kalau sebenarnya Bung Mokhtar main radu saja tanpa persetujuan? Wah, Pemuda Barisan Nasional tidak bersetuju dengan cadangan supaya parti itu menyertai Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah JRS. Selepas hanya memenangi 6 kerusi pilihan raya PRN pada Sabtu. Ketua Pemuda BN, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, sebaliknya berkata, parti itu perlu menjadi pembangkang yang konstruktif di Sabah bersama Parti Warisan dan Perikatan Nasional, serta membawa suara rakyat terus ke Dewan Undangan Negeri DUN. Beliau yang juga adalah Ketua Pemuda UMNO berkata, kedudukan sebagai pembangkang bukan alasan menyurutkan perjuangan. Sebaliknya menjadi ruang untuk melakukan introspeksi pembaruan dalam parti. Beliau kata, Barisan Nasional, Warisan dan PN kekal di kerusi pembangkang dan peranan ini adalah menjadi pembangkang yang kuat, membawa isu rakyat dan mengimbangi segala tindakan kerajaan negeri, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Dr. Muhammad Akmal turut menegaskan rakyat memerlukan pembangkang yang mampu merubah dan memperbaiki kelemahan demi untuk memastikan keyakinan terhadap parti dapat dipulihkan. Katanya lagi, kita terima kekalahan secara bermaruah dan kita perbaiki kelemahan kita. Hanya dengan itu rakyat boleh yakin semula dengan kita, sekaligus membolehkan Barisan Nasional kembali di hati rakyat, katanya. Beliau turut menyatakan keyakinan bahawa kejayaan memperkukuh peranan pembangkang di Sabah boleh menjadi contoh perubahan lebih besar di peringkat nasional. Beliau berkata, jika itu boleh berlaku di Sabah, ia juga boleh berlaku di peringkat pusat. Dengar suara rakyat. Katanya rakyat, mudah-mudahan rakyat kembali percaya kepada kita, katanya. Pada PRN Sabtu lalu, Barisan Nasional hanya mampu meraih 6 kerusi di Suuk, di Lamak, di Sukau, di Kunak, di Liawan dan di Bengkoka. Susulan itu pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan komitmen untuk bekerjasama dengan parti sehaluan demi membentuk kerajaan Sabah. Nampaknya Pemuda UMNO dan Zahid Hamidi macam tidak sama diorang punya haluan dalam kali ini. Pemuda kata tidak mau.
Tapi Zahid Hamidi bukan main lagi. Secepat, sepantas kilat, segagah bergasi, teruslah bagi calon punya nama untuk jadi kabinet. Akhirnya dapat. Lepas itu barulah timbul ada 12 orang adun bersama bebas yang nampaknya kurang berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh JRS yang bergabung dengan Barisan Nasional. Kita tunggu kesudahannya, berapa lama kerajaan ini boleh bertahan. Dan saya harap kerajaan ini lama bertahan, tapi yang paling penting mereka perlu untuk mempertahankan hak dan maruah Sabah untuk dapatkan semula hak-hak kita yang sepatutnya kita dapat di dalam MA 63. Itu yang paling penting. Kedua, manifesto yang dorang mainkan mesti dibuat secepat mungkin. Jangan sembarang je bagi manifesto tapi tiada hasil. Okey? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello guys, selamat pagi. So saya kenalkan semua saya punya keperluan untuk berkempen untuk minyak rambut Gatsby, styling pomade, Stronghold, untuk perfume Sugar Bomb, Desire, dan juga untuk deodoran daripada Dashing Dio X. Jangan lupa beli di link yang saya berikan. Ada promosi sekarang. Bye.